Antara yang sudah pasti tersenyum lebar saya kira pada ketika ini adalah tetamu kita seterusnya ini kerana beliau adalah yang memperjuangkan dan juga terlibat secara besar dalam industri solar, tenaga diperbaharui. Kita bawakan tetamu kita Dato' Insinyur Muhammad Guntur Mansur Tobeng iaitu pengurusan Gading Kencana Sdn Bhd yang juga Profesor Adjang di UPSI. Assalamualaikum Datuk, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. 4 perkara itu saya membawa dahulu kepada REC iaitu Renewable Energy Certificate. Ini menarik pada hemat saya. Bagaimana untuk kita melihat Datuk, ia penting dalam usaha kita untuk beralih kepada tenaga boleh diperbarui ini, Datuk? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nina dan Haris. Sama sekali saya semalam berada dalam dewan di persidangan ISAS itu. Saya ingin ucapkan tahniah kepada SEDA dan ketua setiausaha lah, terutama ketua setiausaha Kementerian Tenaga dan Sumber Asli dan CEO SEDA, Datuk Rosli Issa dan Datuk Hamzah, dan berjaya membawa satu persidangan antarabangsa yang begitu canggih, begitu besar. Mereka berjaya membawa His Excellency Francisco de la Camera. Ini pengarah IRENA. IRENA merupakan satu agensi antarabangsa yang meneraskan tenaga baru ni. Jadi saya sangat beruja lah bila saya duduk itu tiba-tiba Perdana Menteri mengumumkan 1,200 megawatt solar untuk LSS, NEDA, virtual PPA, peer-to-peer dan corporate PPA. Ini satu berita yang sangat baik untuk semua pemain-pemain industri. Selain daripada itu, 4 perkara itu yang Pulau Hijau, Pulau Redang di Pulau Perhentian dan Pulau Tioman, ini satu perkembangan yang baik. Keprihatinan keluarga Malaysia kepada penduduk di pulau-pulau ini juga sangat terjaga, sangat terjamin. Sebab sekarang ni kalau mereka gunakan diesel, pada harga diesel 1 kilowatt lebih kurang RM4.50. Dengan menggunakan tenaga solar dan bateri, dia dapat dikurangkan hingga separuh daripada kos itu. Dan pelepasan karbon 70% lebih rendah. Dari segi kerangka REC ini satu faktor yang sangat penting. Syarikat-syarikat pelabur baru yang datang ke Malaysia, bila dia datang dia kata, can I have 50 megawatt renewable energy, CBB. Jadi ini yang kita kalang kabut. Dan sebelum ini kita pun ada juga buat MREC. Tapi hari ini SEDA merupakan salah satu daripada agensi yang boleh memberi penarafan kepada REC dikeluarkan, dan syarikat-syarikat GFC, syarikat-syarikat MNC, Multinational Corporation, yang membeli REC daripada kita dapat offset dengan dia punya sustainability peringkat global. Dari segi kawal selia EV charging station ini cukup menarik. Dalam rancangan Malaysia ke-12, kerajaan kata nak buat 10,000 EV charging station. Dan kalau kita tengok 1 kilowatt hour dapat jana lebih kurang 7 kilometer 100 kos berbanding dengan kalau guna kereta petrol. Dan dari segi pembinaan tenaga solar, 1 megawatt bina memerlukan 30 pekerja. Dan jangka masa siap ni dalam masa 2 tahun. Ini satu perkembangan yang menarik, yang banyak lagi exciting, dan saya rasa inilah persidangan atau pengumuman yang paling baik dalam tempoh 5 tahun yang semenjak COVID ni lagi. Jadi sudah tentu untuk pelbagai inisiatif dan usaha yang dilakukan untuk pacu sektor tenaga boleh diperbaharui di Malaysia ini inisiatif agak baru. Jadi apakah cabaran dan risiko yang harus kita hadap demi merealisasikan pelbagai inisiatif tersebut ni? Ini soalan yang cukup bagus, selalu kita pertimbangkan. Nombor satu, peluang dan ruang yang tak sama untuk semua pemain industri. Jadi maknanya pengumuman ni besar. Pelaburan domestik pun lebih kurang bernilai 6 bilion ringgit. Jadi kita minta supaya peluang yang tak sama dibagi kepada syarikat besar, syarikat kecil, syarikat sederhana dan syarikat mikro. Kita tak mahu kita lam semua sekali bidding. Syarikat besar je yang mampu menang dan dapat menikmati kek yang disediakan ini. Kita nak supaya bila dibuka kota itu untuk dibida atau dimohon, syarikat kecil tu dibagi kota yang lebih kecil, nombor satu. Nombor dua, kita nak supaya kerajaan bagi keutamaan kepada locally made component seperti inverter, combiner box dan lain-lain. Kita tak mahu kita di Malaysia dalam industri solar skala besar, dan kita tak mahu jadi pengguna teknologi saja. Yang ketiga adalah akses modal. Perniagaan penjanaan tenaga solar ini merupakan satu perniagaan besar di peringkat permulaan. Seperti dana Green Tech Financing Scheme kita nak adakan, dana kemakmuran bersama oleh Seraju mesti diketengahkan,
dan pembiayaan bank yang lebih mudah. Selalu dengan bank kalau tak dapat pinjaman, projek tak jadi. Dan yang paling penting sekali risiko yang kita nampak ialah grid stability. Jadi kita minta supaya kerajaan sentiasa menjaga kestabilan grid supaya 25 kita daripada kajian awal kita dapati kalau penetration 25% renewable energy ke dalam grid kebangsaan, dia akan bagi kesan pada grid. Jadi untuk pastikan connection ni tak bagi kesan, kita nakkan grid ini distabilkan dengan menambahkan lagi kapasiti talian dan sebagainya. Yang kelima, kita minta supaya lebih terbuka dengan peluang kepada pemain untuk connect. Jadi sekarang ni kita ada kota, jadi besok ke depan kita nakkan supaya dia lebih terbuka dan sebagainya. Satu perkara yang kita tengok tak disebut dengan jelas iaitu Battery Energy Storage System. BESS ni merupakan satu perkara yang penting di mana dia akan stabilize. Dia penting dalam menstabilkan generation solar. Sebab solar ni kalau awan lalu dia akan ada dip. Jadi kalau ada bateri dia dapat stabilkan curve yang kita bagi itu. Yang keempat yang paling penting ialah stabilize cost. Pada hari ini kita tengok cost silikon, cost nickel semakin meningkat. Jadi kalau kita ada permintaan yang banyak secara tiba-tiba, dia akan meningkat cost yang tinggi. Jadi akhirnya rakyat dalam kita membuka lebih banyak kota ini, kos bahan mentah tu juga dikawal seperti silikon, nickel dan rare earth. Yang semua ni merupakan unsur-unsur yang diperlukan untuk membangunkan sektor tenaga solar ini. Datuk menyebut banyak perkara, Datuk menggariskan banyak perkara dari segi risiko, cabarannya dan juga pertama dari segi bagaimana kita melihat time frame pelaksanaan itu. Sudah tentu kita tidak mahu Malaysia ketinggalan. Kedua, antara harapan ataupun apa yang dilihat oleh Perdana Menteri adalah penlibatan lebih banyak syarikat-syarikat GLC, GLIC dan juga syarikat korporat. Bagaimana Datuk melihat sudah tentu perlu ada insentif kepada mereka pelaksanaan hijau ini seperti pemasangan solar di bangunan dan sebagainya. Pandangan Datuk, apakah bentuk insentif yang boleh dilaksanakan dalam menggalakkan lagi penglibatan GLC, GLIC dan juga syarikat-syarikat korporat, pelaburan MNC seperti Datuk katakan, perlu ada insentif-insentif tertentu. Pandangan Datuk melihat kepada perkara ini. Ya. Terima kasih Haris. Satu perkara yang kita tak sebut tu ialah pengguna. Ya. Jadi maknanya tiap-tiap tahun dari saya juga naik Presiden Persatuan Industri Fotovoltaik, tiap-tiap tahun kita minta supaya Kementerian Kewangan dalam bajet tahunan menyediakan satu insentif rebate kepada pengguna untuk memasang solar di rumah. Jadi insentif yang paling penting sekali kalau pasang solar di bumbung rumah, pada hari ini kita tengok pihak Persatuan Tempatan Majlis Bandaraya Petaling Jaya, dia bagi rebate untuk cukai taksiran. Ini salah satu. Dan ada beberapa PBT lain yang juga membuat. Yang kedua, insentif fizikal. Hari ini kita dah ada Green Investment Tax Allowance, Green Investment Tax Efficient dan juga Annual Allowance. Ini merupakan insentif cukai yang diberikan kepada syarikat-syarikat memasang solar panel ini, allowance modal dan sebagainya. Yang satu lagi saya tengok insentif yang perlu diadakan ialah capacity building. Kita memerlukan lebih ramai lagi chargeman, lebih ramai lagi orang kompeten. Dan kerajaan perlu menyediakan satu skim pinjaman supaya graduan-graduan TVET ni bila dia keluar daripada universiti dan daripada pusat latihan, dia lengkap dengan kompetensi. Dia dah ada PW4, dia dah ada AO, dia dah ada B4 chargeman ataupun dia dah ada 132 KB chargeman. Pada hari ini orang kompeten ni dalam pasaran dia tak cukup jadi perlukan. Dan satu lagi saya tengok universiti juga perlu selaraskan modul latihan industri dia ikut perkembangan industri. Saya rasa ini satu keputusan yang bersejarah bila Perdana Menteri buat pengumuman yang segini besar. Satu lagi maknanya outreach program. Di luar sana masih ada lagi orang tak faham, orang tak dapat menghayati atau menilai kelebihan tenaga solar ini, maka kita perlu bagi banyak. Dan yang penting saya tengok hari ini ialah benchmark. Benchmark ni maknanya satu kayu ukur yang kita kenakan. Barulah industri itu dapat berkembang ambil. Macam kita tengok. Kalau satu pemasangan 10 kilowatt peak, dia dapat menjimatkan RM571 sebulan. Memerlukan kawasan 60 meter persegi. Dan dia dapat menjimatkan 208 tan CO2 avoidance. Dan kalau bandingkan dia dengan perjalanan kereta yang keluar karbon dioksida,
dia dapat bagi perjalanan sebanyak 800,000 kilometer, 0.8 million kilometer. Dan dia juga bersamaan dengan 3,300 pokok. Jadi bila kita communicate dengan bahasa layman sebegini, kalau kita kata berapa tan, berapa metrik, berapa million tan carbon, kalau kita terangkan kepada consumer, pengguna, dengan bahasa yang lebih mudah begini, baru dia faham, oh kalau saya pasang 10 kilowatt terbumbung di rumah saya dapat jimatkan 3,300 pokok tak payah tebang untuk bakar, untuk buat tenaga. Itu yang dan yang ketiga sekali, sokongan pada komponen tempatan. Jadi kita tak mau jadi pengguna teknologi daripada luar saja. Kita nakkan supaya bagi satu galakan untuk universiti dan syarikat-syarikat SME ataupun startup untuk memulakan kajian tentang membuat inverter, membuat combiner box, dan kalau boleh juga cuba membuat solar panel cell yang lebih sesuai untuk kegunaan tempatan pada harga yang mungkin proyek awal tak berapa kompetitif dengan produk daripada luar negara, tapi dia boleh perlahan-lahan dipertingkatkan supaya mencapai. Dan saya pun faham di universiti ada kajian dibuat tentang perovskite, dan insyaAllah kalau benda ni dapat dibagi semua dengan insentif yang baik, ia akan berjaya. Terima kasih. Baik, Datuk, terima kasih kerana membantu kami untuk memahami keadaan sebenar dan juga realiti sebenar dan apa penambahbaikan yang kita perlukan. Itu tadi Datuk Engineer Muhammad Guntur Mansur Tobing, Pengarusan Gading Kencana Sdn Bhd yang juga Profesor Adjunct di UPSI. Terima kasih, Datuk.